A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul azim. Fadilat pengurusi Tuan Imam, Tuan Bilal, Saf, pimpinan surau, tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah mengisi ruang masa yang ada sementara masuk waktu salat Jumaat, saya berkongsi satu ayat Al-Quran Al-Karim daripada surah Taubah yang berada pada ayat yang kedua terakhir surah Taubah berkenaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkebetulan khutbah hari ini juga berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai guru, maka saya tertarik untuk berkongsi ayat ini bagi kita menyelami, meneliti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang selalu kita baca, selalu kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kaummu sendiri. Rasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling daripada keimanan, maka katakanlah, wahai Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak Tuhan selainnya. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan dialah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila kita sebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kejayaan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain tidak bukan ialah mengubah manusia. Almarhum Tuku Ni Aziz kalau bercerita tentang kejayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut material, maka sudah tentu tidak ada bangunan yang boleh nak dibanggakan. Nabi tinggalkan bangunan itu, bangunan ini, dan Nabi tinggalkan sekian berbentuk fizikal. Tetapi kejayaan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah berjaya mengubah manusia daripada berada dalam kejahilan, daripada jahiliah, berubah kehidupan mereka hidup dalam petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini kejayaan utama, dan inilah tugas yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu untuk kita wariskan. Guru, kalau kita kata dalam bahasa Arabnya muallim dalam bahasa Arab. Cuma kita beza sikit, kalau guru agama kita panggil ustaz. Walaupun kadang ustaz
semaya Jumaat pun tidak ada juga. Sebab apa? Sebab dia kira dia mengajar agama di sekolah. Bila mengajar agama di sekolah, ustaz. Itu panggilan kita lah. Kan panggilan kita di sini tak pastilah, mungkin ustaz-ustaz di sini beres belaka kan. Semaya Jumaat ke apa beres belaka. Alhamdulillah saya cerita tu untuk tempat lain, negara tak mana-mana. Tapi nak ceritanya sebab apa? Sebab bila dia belajar agama, kemudian mengajar pula agama di sekolah, jadi automatik orang panggil ustaz begitu kan. Baik. Ringkas ceritanya, bila kita sebut ustaz ke dia, guru ke dia, siapa ke dia, kena ingat contoh yang paling utama tidak lain tidak bukan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha lam yab'atsni mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'atsani mu'alliman muyassiran. Dalam riwayat yang lain, innama bu'istu mu'alliman muyassiran. Nabi SAW sebut, tidaklah aku ini diutuskan, ataupun Allah tidak mengutuskan aku untuk mu'annitan, untuk menyusahkan, ataupun muta'annitan, cuba untuk buat-buat susah, mencari-cari kesukaran, kesulitan. Tidak. Walakin ba'asani mu'alliman muyassiran. Akan tetapi Allah mengutuskan aku sebagai mu'alliman, sebagai guru. Untuk apa? Untuk mendidik, membimbing manusia dengan cara muyassiran, dengan cara permudahkan urusan manusia. Permudahkan urusan manusia dalam mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, permudahkan manusia dalam pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana sifat agama ni mudah. Ad-dinu yusrun, agama ni mudah. Allah sebut, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan bagi kamu dalam urusan agama itu adanya kesukaran, kesulitan. Maka Islam ni mudah, maka permudahkan. Habis yang jadi susah tu sebab manusia yang suka menyusah-nyusahkan. Macam kita kata nak nikah dalam Islam, susah ke senang? Dalam Islam ni senang je nak nikah. Tapi manusia yang menyusahkan nak minat tu, entah berapa kali pantun dulu kena bagi. Pantun tak boleh jawab, tak boleh masuk. Kemudian nak kena benda tu, nak kena benda tu. Kadang benda agama senang. Yang menyusahkan tu siapa dia? Kadang kita yang menyusahkan. Sama juga dalam kita nak menunaikan solat. Kadang ada setengah tu kenapa tak solat, lupa bawa kain telekung. Ada orang perempuan dia lupa bawa kain telekung. Kain telekung ni bukan syarat solat. Syarat solatnya tutup aurat. Dah boleh ejah tutup aurat, sembahyang lah, tak ada masalah. Ada setengah orang pula kata kenapa tak sembahyang? Oh, tak ada masjid. Siapa kata kena sembahyang di masjid? Sembahyanglah di mana-mana pun tempat. Jangan jadikan alasan masjid tak ada, surau tak ada untuk tak sembahyang. Sebab Islam ni mudah. Islam ni mudah. Solatlah di mana-mana. Pergi ramai-ramai, pergi stadium nak tengok bola. Sembahyang tak sembahyang? Kenapa tak ada surau? Atau apa sembahyang tak sembahyang? Kenapa surau sempit, orang ramai sangat? Habis kita qada. Dan mudah nak buat ijtihad sendiri, nak qada. Habis seluruh luar kawasan yang ada, takkan tak boleh sembahyang? Boleh je sembahyang. Yang penting tempat itu bersih, suci. Jangan tengok ada tai anjing situ nak sembahyang. Jangan. Cari tempat yang bersih. Nak sebutkan ialah Islam ni mudah. Yang jadi susah tu kadang kita yang menyusahkan dalam perkara-perkara agama. Kita yang menyusahkan. Islam ni mudah. Maka Nabi SAW menyatakan bahawa ba'athani mu'alliman muyassiran.
Aku diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk mendidik manusia dengan permudahkan urusan manusia, permudahkan bagi manusia untuk kenal Allah, permudahkan bagi manusia untuk melaksanakan tugas sebagai hamba Allah. Bukannya mu'annitan, kira nak cari susah, bukan nak menyusahkan ataupun buat-buat nak bagi susah. Kan Islam ini mudah. Baik. Maka macam mana kita nak melihat mudahnya Islam? Dia ada, kalau tuan-tuan tengok buku Datuk Almarhum Datuk Ismail Kamus, dia tulis tajuk kan, indahnya apa nama ni, hidup bersyariat. Tunjuknya bila kita tengok Islam tidak ada susah kan, nak semayang tidak ada susah mana. Tapi kalau main dengan malas kan, itu tak selalu kata apa mudah pun jadi susah ya. Bila ada sifat malas, kunci dia situ je ya, tidak ada susah mana pun dan dalam kita nak buat kebaikan. Baik, maka kejayaan besar Nabi SAW ialah kejayaan mampu mengubah manusia. Kadang pepatah Melayu kata, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ya betul, kita nak ubah manusia ni daripada kecil itu lebih mudah. Tapi bila kita lihat kepada Nabi dalam menyampaikan dakwah, dalam mendidik, Nabi berjaya mengubah manusia. Bukan hanya orang budak-budak yang Nabi berjaya ubah kan, orang-orang yang kita kata dah dewasa pun dah kira level melepasi usia muda pun Nabi berjaya ubah, ajak mereka kepada Islam. Yang penting kunci dia tu kena betul. Ya, kunci dia tu kena betul. Yang masuk Islam kita lihat di zaman Nabi SAW, apakah semua budak-budak yang masuk Islam? Tidak. Kan ada yang dah berusia dewasa yang menerima Islam. Yang penting kena dengan kaedah dan kena dengan cara. Maka antara keistimewaan yang ada kepada Nabi SAW, 3 sifat yang disebutkan dalam ayat yang saya bacakan ini daripada surah At-Taubah. Tuan-tuan pun selalu baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Ya, sifat yang ada pada Nabi menyebabkan Nabi disenangi, Nabi mudah untuk mengubah manusia, kerana sifat Nabi SAW ialah merasa berat apa yang dialami, kesusahan yang orang lain alami, Nabi akan rasa terbeban, turut terbeban. Maknanya orang ni susah, bukan dia sahaja susah, Nabi pun rasa terbeban dengan kesusahan dia. Itu yang pertama. Yang keduanya, harisun alaikum. Nabi ini pula yang keduanya, yang dalam diri Nabi itu ada kesungguhan untuk tengok orang ni dapat kebaikan, orang ni dapat kesenangan, orang ni dapat kejayaan. Itu Nabi itu, karakter yang ada kepada Nabi. Maknanya orang yang suka ambil berat kepada orang lain, menginginkan kebaikan, menginginkan kejayaan, itu sifat yang ada kepada Nabi SAW. Dan sifat inilah yang ada pada guru. Sifat guru, tak ada cikgu yang mengajar anak murid, saya nak tengok awak gagah belaka, tak ada. Guru-guru bila dia mengajar, dia kata saya nak tengok awak semua berjaya. Dan bukan sekadar berjaya setakat ini, tapi berjaya, lebih berjaya lagi daripada saya ni sebagai guru. Dia ada sifat nak melihat kejayaan, kecemerlangan. Ini sifat yang ada kepada Nabi SAW. Yang ketiganya, bil mu'minina raufur rahim. Nabi ada di sana unsur kasih sayang, disertakan dengan unsur kasih sayang kepada sama-sama orang yang beriman, kasih sayang sesama manusia. Baik, kita lihat tuan-tuan sekalian secara lebih terperinci satu persatu sifat yang ada kepada Nabi SAW.
Ada sebahagian daripada kita yang ada sikap tidak peduli. Apapun yang berlaku kepada orang lain, dia jadi buat tak kisah. Ada orang yang memang karakter dia tu tak boleh tengok orang susah, dia pun jadi rasa tak senang duduk, nak kena tolong, nak kena bantu. Ada orang begitu. Ada orang dia jenis tak peduli, tengok mu susah ikut pandangmu. Ada orang begitu karakter dia. Tapi Nabi SAW, sifat yang ada kepada baginda SAW, azizun alaihi ma anittum. Ya, Nabi SAW turut merasai kesusahan dengan kesusahan yang kamu tanggung. Betul. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ketika nak mententeramkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas mana Nabi dalam keadaan yang ketakutan, terkejut, pucat, gemetar, dia belakalah bila menerima wahyu yang pertama. Nabi duduk dalam gua Hira, tiba-tiba datang malaikat Jibril dalam peristiwa turunnya wahyu. Maka Nabi balik dalam keadaan takut, gemetar, pucat, ada belakalah. Maka apa yang diucapkan oleh Sayyidatina Khadijah nak mententeramkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kata Sayyidatina Khadijah, wallahi la yukhzika Allahu abadan, demi Allah, Allah sesekali tidak akan menganiaya, menyakiti kamu. Kenapa? Kerana Sayyidatina Khadijah pun sebut, kerana kamu ni suka tolong orang. Kalau orang yang ada dalam keadaan bebanan yang berat, kamu tolong ringankan beban dia. Orang dalam kesusahan, kamu bantu hilangkan, ringankan kesusahan dia. Ini sifat Nabi. Maka tidak mungkin Allah nak datangkan keburukan ataupun perkara-perkara yang menyusahkan kamu. Tidak mungkin itu berlaku. Kerana itu sifat Nabi SAW. Sifat prihatin, ambil berat terhadap kesusahan dan bebanan yang dihadapi. Maka masing-masing cuba tengok diri kita. Ya, bila kita tahu jiran kita dalam kesusahan, adakah tidak mari dalam hati kita nak kena bantu ni? Ataupun boleh jadi kita tengok kawan kita dalam kesusahan, adakah tidak mari dalam diri kita ni nak kena bantu ni, nak kena pakat tolong? Kalau orang yang ada sifat itu, alhamdulillah. Dan itulah sifat yang ada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan Nabi disenangi, mudah untuk Nabi sampaikan risalah Islam. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri pun sudah ada karakter itu, sifat itu, tanpa kita nafikan. Yang kadang setengah daripada kita yang ada sifat, kita panggil selfish. Kalau bahasa Arabnya dia panggil ananiyah, bahasa Melayunya dia panggil keakuan. Sifat keakuan, kesayaan. Ada tahu kesayaan kan? Ananiyah dia panggil. Ananiyah ni mana ana kan, dia panggil ananiyah, keakuan. Maknanya tengok orang susah, dia susah, yang penting aku okey. Kan kawan tu boleh jadi berpeluh-peluh dah tolak motor, minyak motor habis, berjalan pula sekali dengan anak kecil, pulang dari sekolah ambil, boleh jadi minyak motor habis, berpeluh-peluh berjalan, kita buat relax, buat tak tahu, tak ada perasaan. Kadang ada orang-orang yang seperti itu, dalam hati dia tu tak ada sifat rasa terbeban dengan kesukaran, kesusahan, bebanan yang dihadapi oleh orang lain. Sedangkan kita diajar untuk kita cuba mewarisi sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma anittum. Ya, kena tumpang merasai bebanan, sukar, kepayahan orang lain tu, kita rasa turut sama bebanan itu, yang akhirnya mendorong untuk kita cuba bertindak mengikut kemampuan yang kita ada.
mungkin kita tak mampu nak hilangkan keseluruhan bebanan, kita bantu sekadar yang kita boleh. Yang penting benda tu ada. Dan benda ni benda melibatkan hati. Ya, benda melibatkan hati. Kadang-kadang setengah kita ni tak usah cerita orang lain, kadang-kadang sama adik-beradik dalam kesusahan pun dia buat relax, buat tak reti je. Kan walha boleh jadi ahli keluarga terdekat tu, duduk dalam hospital, warden ICU, dia buat relax macam tak ada perasaan. Kadang-kadang ada setengah orang lain yang dia tak boleh. Dia kata, Allah, kalau kawan tu tengah susah, aku pun jadi tak boleh nak buat benda, rasa macam tak tenang, rasa susah hati juga. Alhamdulillah, ada orang yang ada sifat-sifat yang seperti itu. Dan inilah sifat yang kita nak kena ada, mewarisi tugas ataupun sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sifat yang ada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, harisun alaikum. Disebut dalam tafsir As-Sa'di, berkehendakkan untuk kamu ini mendapatkan kebaikan. Sifat yang ada pada Nabi ini, dia nak orang ni berjaya, orang ni dapat kebaikan, orang ni dapat kesenangan. Dan tidak terhenti di situ, bahkan dia cuba berusaha untuk bantu kawan ni berjaya. Ini yang disebut dalam tafsir As-Sa'di. Dia sebut bukan sekadar nak kawan ni berjaya, tapi dia akan cuba tunjuk jalan, cuba bagi panduan, cuba tolong untuk kawan ni dapat kejayaan, untuk kawan ni dapat kesenangan, untuk kawan ni dapat kesejahteraan. Apatah lagi kejayaan yang paling besar ialah kejayaan bila manusia beroleh anugerah iman. Itu lagi besar. Maknanya naluri jiwa manusia kadang bila kita lihat orang yang duduk dalam keadaan hanyut, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, kadang kita terus tak pandang dah dia. Sifat orang yang beriman melihat Allah, lagu mana aku nak adjust, nak usaha supaya orang ni boleh hidayah. Ni dia ni lagu mana lah nak supaya dia boleh berubah daripada tak semayang, kalau boleh dia semayang. Nak macam mana nak kawan ni supaya dia boleh berubah daripada akhlak yang mazmumah supaya dia dapat berakhlak dengan akhlak yang mahmudah. Sifat gitu. Mana sifat nak melihat orang lain dapat kebaikan, dapat kejayaan, dapat kesenangan, kesejahteraan. Kadang setengah manusia dia ada karakter sebaliknya. Apa dia karakter dia? Karakter dia nak tengok orang tu gagal, orang tu susah. Dia ada penyakit PhD, dia panggil penyakit hasad dengki. Ya, penyakit hasad dengki, tak sah nak tengok orang lain berjaya. Kalau orang lain berjaya, dia susah hati. Orang lain susah, dia senang hati. Itu penyakit hasad dengki. Masing-masing boleh tilik tengoklah diri masing-masing. Kita ni apakah ada penyakit hasad dengki, ataupun kita ada sifat yang kita wariskan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sifat menginginkan kebaikan kepada orang yang lain. Bukan sekadar menginginkan kebaikan, tapi kita tolong tunjuk jalan untuk dia dapat kebaikan. Menginginkan dia beroleh nikmat iman, lalu kita tunjuk kepada dia macam mana jalan untuk dapatkan iman, dapatkan hidayah. Itu sifat yang ada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita lihat Nabi dalam menyampaikan risalah Islam, Nabi tidak ada istilah putus asa. Nabi sampaikan. Kenapa? Kerana Nabi dalam diri Nabi nak supaya masing-masing berada dalam hidayah Allah, masing-masing beroleh nikmat iman, masing-masing dapat memeluk agama Islam, yang akhirnya masing-masing beroleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada keinginan itu. Itulah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, masa kecederaan 113. Nabi masa kecederaan. Sifat yang terakhir ialah bil mu'minina raufur rahim. Ada sifat kasih sayang. Ya, sifat kasih sayang. Dan kasih sayang ni dia bukan benda
kita boleh tunjuk-tunjuk sebab kasih sayang ni datang daripada hati. Dan kita boleh lihat kalau orang yang dia benar-benar ada sifat kasih sayang, kita boleh rasai keikhlasan dia dalam mendidik, dalam menyampaikan sesuatu. Jadi 3 perkara ini sebagai konklusi. Dah bunyi dah wisir dia. Kena ada azizun alaihi ma'anitum, prihatin dengan kesusahan orang. Yang kedua, harisun alaikum, kena ada keinginan untuk orang dapat kebaikan. Yang ketiganya, perlu disertakan dengan kasih sayang. Inilah sifat yang ada kepada Nabi sehingga Nabi berjaya mengubah manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum.